Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni Nina akan lanjut dua story tentang mangsa-mangsa yang terkandas di lautan. Siapa ada thalassophobia dekat sini? Cuba korang komen sikit. Biasanya orang yang ada simptom ni, diorang memang sangat takut dengan laut, dan bila diorang tengok laut je, diorang dah overthinking macam-macam. Tapi Nina okey je, sebab bagi Nina laut tu menenangkan. Tapi Nina takut jugalah kalau ada ombak besar ni. So cerita pertama yang Nina nak kongsi dengan korang ni tentang seorang lelaki Australia yang terkandas dengan anjing dia dekat laut selama 3 bulan selepas bot diorang ni rosak kena pukul dengan ribut. Dan cerita yang kedua ni hampir sama, kali ni tentang couple yang dah bertunang dan dia telah terkandas dekat laut ni hampir 2 bulan. Yang bezanya, cerita yang pertama ni lelaki dengan anjing tadi tu survive, manakala yang cerita kedua ni salah seorang pasangan tadi tu yang survive. So kalau korang nak tahu full story tentang kisah ni, jangan lupa untuk subscribe dan like dulu dekat bawah sebagai tanda korang support channel Nina. And so without wasting any time, let's get started. Timothy Shaddock yang berusia 51 tahun masa tu telah berlayar dengan anjing dia yang bernama Bella bermula dari Mexico ke French Polynesia pada April 2023. Jadi karakter dia ni, dia adalah seorang yang agak pendiam dan suka berlayar dekat lautan secara seorang diri. Baru je beberapa minggu dia berlayar dekat lautan, tiba-tiba terjadinya ribut taufan hingga menyebabkan bot dia rosak dan dia pun terkandas dekat lautan Pasifik. Benda yang paling nightmare buat semua orang adalah terjadinya benda macam ni, betul tak? Terkandas dekat tengah-tengah lautan, tak nampak penghujung, tak nampak daratan dekat mana, dan tak tahu kita dekat mana masa tu. Yang nampak cumalah lautan dan juga langit je. Tapi nasib Timothy dengan anjing dia agak baik sebab diorang dapat survive dekat lautan tu selama 3 bulan sebelum diselamatkan. Sepanjang diorang dekat lautan tu, diorang hanya minum air hujan dan juga ikan mentah je. Jadi bila orang tanya dia apa makanan dia dekat lautan, dia hanya akan jawab sushi tuna je. Semasa diorang diselamatkan tu, bukannya ada misi menyelamat, kenapa? Tak ada. Cuma ada satu heli tu yang kebetulan lalu dekat situ dan ternampak si Timothy. Jadi dia ternampak macam ada bot yang kecil je dekat tengah-tengah laut tu, dan pada masa itulah diorang ni diselamatkan. Nasiblah heli tu nampak juga diorang ni. Kalau tak nampak, tak tahulah apa nasib dia sekarang ni. Timothy telah memulakan pelayaran dia dari Mexico dan dia telah berlayar sejauh 3,700 batu. Tapi disebabkan terjadinya ribut taufan dekat tengah-tengah lautan, segala peralatan dia dalam bot yang dia dah sedia bersama tu semuanya rosak dan bot dia pun tak boleh nak bergerak lagi. Jadi dia cuba untuk bertahan hidup dengan ikan-ikan mentah yang dia berjaya tangkap. Dekat tengah laut yang terbentang luas ni, benda yang paling berbahaya adalah dehydrate. Panas dekat laut ni lain macam tau. Jadi si Tim ni dia kena buat sesuatu supaya badan dia ni kekal hydrate. Sepanjang musim panas diorang dekat tengah-tengah laut, Tim dengan anjing dia akan bersembunyi ataupun akan melindung diri diorang ni di bawah canopy boat. Jadi disebabkan masa tu dia berlayar naik bot pelayaran kan, so memang ada canopy, ada cabin untuk dia bersembunyi dalam tu. Cuba bayangkan kalau dia naik bot yang kata apa, bot yang kita naik dekat tasik apa semua tu yang tak ada bumbung. Hush, berentong rasanya. Pada masa yang sama, nasib baiklah dalam pelayaran tu dia terfikir nak bawa alat pancing. So dengan menggunakan alat pancing ni lah dia mancing ikan, dan hasil tangkapan tu lah dia dengan anjing dia makan. Walaupun Tim ada juga sumber makanan, tapi nak dapatkan air tawar, air yang bersih adalah yang paling susah sekali. Tak kalah nak minum air laut masin kan, tak pasal-pasal ada darah tinggi pula. Okey, yang ni gurau je. Sebenarnya manusia memang tak boleh minum air laut sebabnya kandungan garam dalam air laut tu sangatlah tinggi. Yang kita makan sehari-hari ada garam dalam makanan kita tu dalam jumlah yang sikit je. Jadi apa yang akan jadi kalau kita minum air yang mengandungi garam yang sangat pekat? Benda tu akan memberi efek kepada buah pinggang kita. Sebabnya buah pinggang kita ni hanya boleh mengeluarkan air masin yang sikit je. Jadi kalau kita minum air garam, baki air garam yang lebih tu akan tersimpan dalam badan kita. Lama-lama kita pun akan jadi cepat dahaga, sebabnya bila kita minum air garam, kita tak akan pernah puas. Jadi nasib Timothy ni sebenarnya agak baik. Sebab apa? Sebab dia terkandas dekat lautan yang mana cuaca dia adalah tropika. Jadi cuaca tropika ni ada panas dan juga hujan. So bila ada hujan yang turun, Timothy ni akan tadar dan simpan air tadi ni dan jadikan bekalan untuk dia masa-masa akan datang. Selama berbulan-bulan Timothy dengan anjing dia dekat laut, itu je lah makan dan minum dorang. Tapi kalau anjing ni, nak rasa tak ada masalah kalau dia nak makan ikan mentah setiap hari. Cuma kita lah manusia ni macam agak loyal juga kan kalau hari-hari telan ikan mentah, betul tak? Disebabkan itu je makanan dia, ikan mentah dengan air hujan, lama-lama si Timothy ni jadi kurus kering. Lepas tu dia pun jadi agak berserabut sebabnya dia punya janggut pun dah mula panjang. Sampailah satu hari tu, selepas hampir 3 bulan dia dekat tengah-tengah laut, iaitu pada 12 Julai 2023, ada sebuah helikopter yang tengah follow kapal pukat tuna ternampak bot Timothy dekat tengah-tengah laut. Diorang nampak bot Timothy ni sangatlah kecil, ibarat jarum dekat tengah-tengah laut. Tapi nasib baiklah
diorang ni peka dan tim dengan anjing dia pun diselamatkan. Semasa dia diselamatkan, diorang kata keadaan Timothy ataupun tim ni dalam keadaan baik dan sihat. Masa diorang dijumpai oleh helikopter ni, jarak diorang dengan daratan tu sejauh 2000 km guys. And then Timothy pun telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan, tapi selepas tu dia dapat makan makanan sikit je. Keadaan dia semakin pulih, tapi ambil masa jugalah untuk dapat makan kuantiti yang normal macam kita ni. So kita akan teruskan kepada next story. Cerita yang kedua ni pula tentang sepasang tunang yang tengah berlayar sejauh 4000 km dari Tahiti ke San Diego. Masa diorang tengah berlayar ni, diorang telah terperangkap dalam taufan tahap 4, iaitu tahap yang paling berbahaya. Perkara terakhir yang si Tommy Oldham ni dengar sebelum dia pingsan adalah jeritan daripada tunang dia yang bernama Richard Sharp. Selepas 27 jam kemudian barulah Tommy ni sedar dari pingsan dan dia masih lagi berada dalam kabin bot. Dia terbaring dalam air yang dah meninggi beberapa kaki dan juga dengan sepihan barang-barang yang dah pun pecah. Tapi pada masa dijaga tu, tunang dia dah tak ada dalam bot dan bot pula rosak teruk masa tu. Untuk 41 hari akan datang, Tommy ni hanya bersendirian di tengah-tengah lautan Pasifik dan cuba untuk bertahan hidup. 3 minggu sebelum kejadian ni, Tommy dengan Sharp ni sebenarnya dah pun memulakan pelayaran. Hobi dan minat diorang ni sama je, suka berlayar dekat lautan dan suka menghabiskan masa menjelajah kepulauan Pasifik. Diorang berlayar ni bukan baru je, tapi dah ada pengalaman selama beberapa tahun. Diorang akan berlayar dengan menaiki bot yang sebesar 36 kaki je untuk menjelajah lautan Pasifik. Bagi diorang, lautan ni ibarat rumah kedua diorang selepas daratan. Tapi biasanya lautan yang tak boleh diduga ni lagi berbahaya daripada daratan. Pada Oktober 1983, ada seorang kawan diorang ni yang tanya dekat diorang, boleh tak diorang ni hantar bot yang sebesar 44 kaki daripada Tahiti ke San Diego. Tapi perjalanan nak ke sana agak jauh, iaitu 4000 batu dan memang akan ambil masa yang agak lama. Awal tu Tommy dengan Sharp macam was-was sikit, sebabnya perjalanan nak ke sana tu agak jauh dan diorang tak biasa berada dekat laut dalam tempoh yang lama. Tapi diorang fikir okey, ini adalah cabaran baru buat diorang dan diorang yakin yang diorang ni boleh buat. 3 minggu diorang berlayar dekat lautan, tiba-tiba terjadinya ribut taufan dekat laut. Tapi diorang dah tak sempat nak teka haluan diorang sebab diorang dah pun terperangkap di laluan taufan tadi. Jadi nak tak nak diorang kata tak apalah, kita teruskan je lah, kita redah je selagi boleh. Masa diorang tengah redah ni, ombak setinggi 40 kaki dan angin yang berkelajuan 225 km sejam telah menghempas bot kecil yang diorang naik. Dalam keadaan yang huru-hara tu, Tommy terdengar si tunang dia ni menjerit oh my god, dan terus diorang punya bot terbalik. Bila Tommy sedar je dari pingsan, bot dia memang dah rosak teruk. Kabin penuh dengan air, layar bot dah patah tapi bot tu masih terapung. Sharp pula tak tahu hilang ke mana, maybe dia telah tercampak daripada laut dan telah dibawa oleh ombak yang besar. Masa Tommy sedar yang tunang dia dah tak ada dekat atas bot dan mungkin dah pun mati, dia kata dia tak boleh nak sedih ataupun merenung nasib dia, sebabnya dia kata dia kena fokus untuk survive. Sebab apa yang akan menanti dia pada masa yang depan ni lagi teruk daripada apa yang dia hadap sekarang. Jadi selepas dia tersedar tu, ada luka dekat bahagian kepala sebab dia terhantuk agak kuat. And then dia pun cepat-cepatlah cek bahagian-bahagian bot yang penting ni, tapi semuanya rosak, termasuklah enjin, sistem navigasi dan juga device kedudukan kecemasan. Jadi Tommy pun buatlah apa yang termampu untuk keluarkan air daripada bot dan pasang layar yang sementara. So makanan yang Tommy makan adalah makanan tin yang dibawa sebelum ni, macam sardin dan juga salad tin. Pada masa yang sama, dia pasrah je ke mana arus laut akan membawa bot dia hanyut. Selama 41 hari di lautan, satu hari tu ada kapal penyelidikan Jepun perasan bot Tommy ni dan telah tarik bot Tommy ke Hawaii sejauh 2400 km dan Tommy pun telah diselamatkan. Kesan daripada kemalangan tu yang mana kepala dia terhantuk dekat bot tu, Tommy ni tak boleh baca selama 6 tahun. Dan kisah Tommy ni juga telah diadaptasi menjadi sebuah filem yang bertajuk Adrift. Kisah-kisah orang yang survive dekat laut selama berhari-hari, berbulan-bulan bagi Nina adalah satu keajaiban lah. Sebab dekat tengah-tengah laut ni, diorang tak ada sumber makanan yang lain melainkan terpaksa mancing, ataupun air pun susah nak dapat kerana tak ada air hujan. Kalau orang tu masih ada dekat daratan, insyaAllah masih boleh survive. Nina rasa kalau tak kena baham dengan binatang buas lah. Korang bayangkan kalau satu hari pun kita mesti dah macam kelam kabut, apatah lagi diorang ni makan masa sampai berbulan-bulan dekat laut. Jadi guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ni dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan kalau korang ada apa-apa cadangan yang menarik untuk Nina ceritakan pada masa yang akan datang, korang boleh juga komen dekat bawah. Dan Nina rasa itu sajalah untuk hari ni dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.